Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar, khususnya kepada pelajar-pelajar semester 1 yang mengambil kursus subjek ET 122 iaitu subjek Electrical Wiring. Anda bersama dengan saya Encik Nur Rizwan bin Hashim, atau anda boleh panggil saya juga dengan gelaran Encik Rizwan. Jadi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita bagi subjek kursus Electrical Wiring di ET 122, eloklah kita berkenalan dulu dengan subjek ni. Yalah, kita nak belajar satu subjek tu, jadi kita kena kenal apa isi kandungan yang ada dalam subjek tu, apa yang anda semua akan pelajari dalam subjek tersebut. Jadi untuk hari ini saya akan perkenalkan di ET 122 Electrical Wiring. Kita akan mulakan dengan course outline berkenaan dengan subjek tersebut. Jadi harap-harapnya semua bersedia. Saya teruskan dengan course outline. Ini adalah course outline bagi DET 122 Electrical Wiring, dan saya adalah merupakan salah seorang pensyarah bagi subjek sinopsis. Saya mulakan dengan sinopsis bagi kursus ini. Yang pertamanya, Electrical Wiring course expose student to the various aspects of wiring installation according to the MS IEC 60364 standard. Daripada kursus Electrical Wiring ni, kami selaku pensyarah akan mendedahkan anda berkenaan dengan bagaimana cara kita membuat pendawaian ataupun perpasangan pendawaian elektrik mengikut standard yang telah ditetapkan, iaitu standard MS IEC 60364. Apa itu MS IEC 60364 ini? MS IEC 60364 ini adalah International Electrotechnical Commission International Standard on Electrical Installation of Building. Jadi ini merupakan antara panduan yang kita akan gunakan ataupun standard yang kita akan gunakan dalam kita membuat pendawaian elektrik. Seterusnya, student will be able to relate theoretical aspect in practical work on electrical wiring during workshop session. Dalam kita membuat latihan praktikal berkenaan dengan pendawaian elektrik, kita juga akan mempelajari teori berkenaan dengan pendawaian elektrik. Dan di sini kami mahukan pelajar-pelajar supaya dapat relatekan antara theoretical yang anda semua belajar dan juga sesi praktikal apabila anda membuat pendawaian yang sebenarnya. Dan kemudian this course also provides student with the knowledge and skill in doing different type of wiring installation, wiring protection, wiring inspection, wiring testing and sustainable energy practice in electric wiring. Dan bukan saja teori, bukan saja praktikal. Di dalam praktikal tersebut kita akan mendedahkan kepada pelajar berkenaan dengan macam mana cara anda semua nak buat perpasangan elektrik, macam mana anda nak buat wiring protection, wiring inspection, wiring testing. Seterusnya, dalam anda mengikuti kursus DET 122 ini, anda akan didedahkan dengan beberapa CLO. Apa itu CLO, Course Learning Outcome ini? Course Learning Outcome ini adalah suatu hasil yang anda perlu perolehi daripada kursus ini. Jadi hasil yang anda akan perolehi bagi kursus ini adalah, yang pertama, CLO 1, apply the concept and principle of electrical safety and regulation in performing electrical wiring according to MS IEC 60364. Di mana kami hendakkan anda supaya dapat mengaplikasikan teori-teori ataupun pengetahuan anda berkenaan dengan electrical safety dan juga regulation yang telah anda pelajari ke dalam kerja-kerja pendawaian mengikut standard yang telah ditetapkan. Yang kedua, construct single phase domestic wiring according to MS IEC 60364. Bagi mencapai CLO2, anda seharusnya dapat membuat lita pendawaian domestik satu fasa, mengikut standard yang telah ditetapkan. Dan CLO3, demonstrate an understanding and commit to professional ethics and responsibilities of engineering norms during performing single phase domestic wiring tasks. Setelah anda menghasilkan kerja-kerja pendawaian elektrik,
Okey, anda perlu memahami bagaimana kaedah-kaedah professional ethics, okey, ataupun tanggungjawab di dalam kerja-kerja kejuruteraan ini. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, di dalam perancangan untuk bagi semester ini, anda akan mengikuti kursus electrical wiring ini selama lebih kurang 14 minggu. Dan ini adalah perancangan kami selaku pensyarah, okey, supaya anda dapat menghabiskan kursus ini pada masanya, iaitu selama 14 minggu. Okey, jadi pada minggu pertama anda semua akan berkenalan dengan electrical safety. Okey, di dalam electrical safety anda akan belajar apa itu electrical hazard, dangers of electrical shock, working environment safety and working practice safety. Dan yang seterusnya, pada minggu seterusnya, pada minggu kedua, anda juga akan didedahkan dengan accessory tools in electrical installation. Jadi, kita ada accessories, kita ada tools. Dan kita akan tengok what is the function and installation method of the accessories for electrical installation and the usage of the electrical installation tools. Okey, dan seterusnya, bila kita dah pelajari pada minggu pertama dan minggu kedua berkenaan dengan safety dan juga accessory and tools, kita akan membuat pendawaian yang sebenarnya, iaitu kita akan belajar berkenaan dengan wiring system. Ini adalah tempoh yang paling lama, iaitu pada minggu ketiga sehingga minggu ke-8, di mana anda akan mempelajari berkenaan dengan domestic electrical installation, selection of cable size, consumer circuit in electrical installation, tariff and sustainable energy practice. Dan seterusnya pada minggu 9 hingga ke minggu 12, okey, kita akan belajar berkenaan dengan wiring protection, di mana anda akan didedahkan berkenaan dengan overcurrent and leakage current protection, type of fuse and circuit breaker, earthing and overcurrent protection, fuse, circuit breaker and earthing in electrical installation. Okay, ini adalah macam mana kita nak melindungi pendawaian elektrik yang telah kita bangunkan. Seterusnya, pada minggu ke-13 dan minggu ke-14, okay, anda akan didedahkan dengan inspection and testing. Setelah kita menjalankan kerja-kerja amali ni, kerja-kerja praktikal pendawaian elektrik ini, okey, anda perlu membuat pengujian. Jadi macam mana cara nak buat pengujian tersebut, itulah yang akan kita belajar pada minggu ke-13 dan 14, iaitu inspection and testing. Okey, seterusnya, okey, sepanjang satu semester saya bersama dengan anda semua, okey, anda akan diuji dengan beberapa perkara, iaitu continuous assessment. Okey, di dalam continuous assessment ni, okey, kita ada quiz. Anda akan menghadapi dengan 2 quiz. Kita ada 2 quiz, iaitu sebanyak 10%. Seterusnya kita juga ada mini project. Anda akan dinilai melalui mini project, iaitu 1 mini project, dan markahnya juga cukup besar, iaitu sebanyak 20%. Banyak tu. Okey, seterusnya, okey, yang continuous assessment yang paling banyak adalah practical work 6. Okay, dalam practical work 6, kita pecahkan kepada 2 penilaian, iaitu penilaian CLO2 lebih kepada practical 50%, dan juga kita nak tengok macam mana ethics anda terhadap pendawaian yang anda buat, iaitu pada penilaian untuk CLO3 sebanyak 5%. Dan seterusnya, kita juga ada ujian praktikal. Kita ada practical test yang iaitu akan dinilai sekali sahaja secara individu, iaitu sebanyak 15%, okey, yang akan cover kepada CLO2. Okey, jadi total markah kesemua markah-markah ini adalah 100%. Jadi ini adalah penentu anda. Ini adalah penentu macam mana anda nak dapatkan markah 100% tersebut. Okey, untuk practical work 6, iaitu boleh katakan ini adalah markah yang paling besar. Okey, kita ada 6 practical work. Practical work 1 sehingga kepada practical work 2, 6 sehingga practical work 6. Okey, untuk practical work 1, okey, apa amali yang anda akan buat adalah wiring protection distribution board. Okey, maknanya kita akan buat daripada basic, iaitu daripada DB, yang kita panggil distribution board. Okey, dan kemudian pada practical work 2 kita akan buat conduit wiring, iaitu PVC for lamp and power circuit menggunakan radial circuit. Okey, seterusnya pada practical work 3 masih juga kita menggunakan conduit wiring PVC, tetapi kita menggunakan two-way switch control, 2 lamp
and power skirt. Kita tambah sedikit dengan aksesori-aksesori yang lain. Okey, dan kita akan menggunakan ring circuit. Pada practical work 4, okey, conduit wiring. Yang ni kita akan menggunakan GI. Okey, menggunakan GI. Okey. Dan kita implement kepada two-way and intermediate switch control for one lamp. Okey, GI ni memerlukan tenaga yang lebih sedikit untuk anda membuat pendawaian berbanding dengan pendawaian PVC. Seterusnya pada practical work 5, okey, kita akan membuat earthing system, earth electrode resistance test. Kita akan membuat pengujian pembumian. Okey, dan pada practical work 6, okey, kita akan membuat inspection dan testing terhadap kita punya electrical installation. Okey, seterusnya. Okey, di dalam saya menilai anda, okey, anda akan turut dinilai bukan sahaja dari segi kerja-kerja praktikal, tetapi kita akan tengok generic skill. Okey, generic skill yang akan dinilai bagi kursus DET 122 ini, electrical wiring, adalah ethics. Kita nak tengok ethics anda. Di dalam bidang kejuruteraan, ethics ini sangat ditekankan. Sangat-sangat ditekankan. Okey, itu adalah tanggungjawab anda terhadap ini adalah tanggungjawab anda terhadap apa yang anda telah bangunkan. Okey, antara ethics yang kita akan menilai, kita akan tengok macam mana kamu punya work responsibility, macam mana you punya work relation, macam mana you punya work ethics, dan juga macam mana you punya integrity. Kerana ethics ini adalah menentukan tanggungjawab anda terhadap apa yang telah anda lakukan dalam bidang kejuruteraan ini. Okey, itu adalah antara penilaian-penilaian, dan antara rujukan-rujukan yang anda boleh rujuk adalah seperti yang tertera di dalam slide saya ini. Okey, kita menggunakan asas pendawaian elektrik domestik satu fasa. Okey, dan juga rujukan-rujukan tambahan yang lain. Okey, seperti yang tertera. Okey, dan kos online ini juga anda boleh perolehi daripada CDOS. Maknanya anda boleh buka CDOS, download CDOS dan dapatkan kos online ini beserta dengan buku rujukan yang ada. Okey, jadi untuk pengenalan kepada kursus electrical wiring pada hari ini, itu sahaja yang saya akan perkenalkan. Jadi kita akan berjumpa lagi pada sesi seterusnya dengan kerja-kerja praktikal dan juga kerja teori yang seterusnya. Jadi saya berharap kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey. Jadi setakat ini saja daripada saya. Okey, sekiranya ada apa-apa soalan, anda boleh berhubung dengan saya di nombor yang seperti tertera dan juga di email saya ni. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.